ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini, anjuran Nur Islam Academy untuk kita sambung kuliah kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Insya-Allah pada malam ni kita nak sambung dengan hadis yang ke-119. Siapa yang ada kitab boleh tengok hadis nombor 119. Yang mana hadis nombor 119 ni ya, merupakan hadis yang bukan 119. Sorry. Saya dah terskip. Sekejap ya. 115. Ya, 115. Siapa yang ada kitab boleh tengok. Dalam nombor yang saya guna 115. Boleh jadi nombor yang tuan-tuan guna ada beza sikit. Tapi tak ada masalah. Yang pentingnya bukan nombor tu, yang pentingnya adalah hadis tu. Kenapa berlaku perbezaan penomboran? Kerana cara penomboran itu boleh jadi berbeza. Kadang-kadang ada orang yang mencetak kitab ni, dia tulis nombornya, bila satu hadis banyak mana riwayat pun dikira satu nombor. Tapi ada pencetak yang apabila Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan 2-3 riwayat, 2-3 jalur bagi hadis yang sama, setiap jalur tu diberikan nombor. Maka sebab itu berlaku perbezaan. Kalau yang Kak Lin bagi kat saya petang tadi, ya, 119. Sepatutnya malam ni. Tapi 119 tu sebenarnya adalah nombor saya 115. Okey. Kita tengok. An Anas, kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata lidhikri surah Taha ayat 14 wa li muslimin man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, sesiapa yang terlupa akan salat, siapa yang terlupa untuk melaksanakan salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia salat yang dia lupa tu, hendaklah dia laksanakan salat yang dia lupa tu apabila dia mengingatinya. La kafarata laha illa dhalik, dan tidak ada kafarah, tidak ada cara untuk melepaskan diri daripadanya melainkan dia melaksanakan salat tersebut apabila telah sampai waktu dia ingat riwayat, dia ingat hadis tersebut, dia ingat salat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah Azza wa Jalla, wa aqimis salata lidzikri, hendaklah kamu mendirikan salat untuk mengingatiku. Baik. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sama.
Sebab tu ada beza penomboran tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab yang saya guna ni, riwayat Muslim ni tak diberikan nombor. Kerana hadisnya hadis yang sama menurut pencetak. Jadi mungkin orang lain dalam cetakan kitab yang sama tapi cetakan lain, syarikat lain yang cetak, mungkin dia letakkan nombor. Dia letakkan nombor yang khas bagi riwayat ni. Jadi begitulah berlakunya perbezaan nombor ya. Dalam riwayat Muslim, hadis yang sama tapi mempunyai sedikit perbezaan lafaz. Yang mana Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha." Sesiapa yang terlupa akan salat ataupun tertidur daripada melaksanakan salat sehingga waktu salat tersebut telah berlalu masuk waktu salat yang lain, fakaffaratuha, maka cara untuk menebusnya, cara untuk melepaskan diri padanya, ayyusalliha idza dzakaraha, iaitu dengan dia melaksanakan salat tersebut apabila dia mengingatinya. Jadi hadis ni merupakan hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Baik, hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok ada beberapa hukum yang kita boleh ambil. Yang pertama yang kita dah sebut tadi, wajib mengqadakkan semula salat yang kita tinggalkan disebabkan terlupa dan tertidur. Ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Kerana hadis ini merupakan hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hadisnya hadis yang sahih, maka wajib beramal dengannya. Maka para ulama ahli sunnah bersepakat mengatakan sesiapa yang tertidur sehingga terlepas waktu salat, sesiapa yang terlupa sehingga lepas waktu salat, maka dia wajib melaksanakan salat tersebut apabila dia ingat semula salat tu. Nak bagi tahu Allah Azza wa Jalla bersifat rahmah kepada orang yang terlupa. Kerana lupa ni merupakan sifat insan yang kita tak boleh lari daripadanya. Okey, bila katalah seseorang tu memang lupa ataupun tertidur, di sana ada, kita dah bincang, tidak ada orang kata apa, perbahasan panjang di sisi para ulama ahli sunnah mengatakan wajib qada bagi orang yang terlupa dan tertidur. Bila dia teringat, bila dia bangun, dia teringat. Bangun dia teringat, aku ni salat tak buat lagi, maka dia kena qada. Baik. Kita bincang pada isu yang berkaitan dengan bab ini, iaitu hukum tertib apabila kita nak qada salat. Katalah orang tu dia tertidur kan, terlepas 2 waktu. Dia ambil ubat ke apa ke sampai dia terlena kan, 2 waktu tertinggal. Adakah wajib dia menyusun qada itu mengikut turutan ataupun bagaimana? Ulama berbeza pendapat. Maksudnya kalau orang tu tertinggal 2 ataupun 3 waktu kerana dia terlupa ataupun kerana dia tertidur, tidur apa yang sampai 3 waktu tu, wallahu alam, mungkin dia orang kata apa, mengambil ubat yang menyebabkan dia mengantuk lama, jadi dia tertinggal lebih daripada 1 waktu. Maka bila dia nak qada, dia teringat, dia bangun-bangun dia teringat, kena qada. Jadi qada tu perlu ikut turutan ataupun bagaimana? Ada 2 pandangan ulama dalam masalah ni. 3 pandangan ulama dalam masalah ni. Pandangan yang pertama ialah tidak wajib untuk tertib. Maksudnya kalau seseorang tu meninggalkan salat disebabkan tertidur atau terlupa lebih daripada 1 waktu, maka dia boleh qada mana-mana yang dia nak tanpa perlu kepada tertib. Walau bagaimanapun, kalau dia laksanakan secara tertib, itu lebih digalakkan. Ini adalah pendapat Hasanul Basri, pendapat Muhammad bin Al-Hasan, murid kepada Al-Imam Abu Hanifah, dan juga pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jadi pandangan-pandangan ni, pandangan ulama-ulama ni mengatakan tak wajib tertib. Kenapa mereka kata tak wajib tertib? Kan? Tak wajib tertib
Kerana menurut mereka setiap solat itu ada waktunya. Jadi apabila dah terlepas, maka dia boleh qada mana-mana yang dia nak tanpa perlu kepada tertib. Tapi kalau tertib tu lagi baguslah. Sebab apa kalau tertib lagi bagus? Tertib ni lagi bagus sebab nak keluar daripada khilaf kerana ada ulama yang mewajibkan tertib. Okey. Itu pandangan yang pertama. Dia kata tak wajib tertib untuk qada salat yang ditinggalkan lebih daripada satu waktu. Pandangan yang kedua, pandangan yang kata wajib tertib. Wajib tertib kalau yang ditinggalkan itu salat sehari semalam, maksudnya 5 waktu. Lebih daripada itu, maka tak wajib lagi dah tertib. Maksudnya, kalau satu orang tu dia tinggal 4 waktu, terlupa salat 4 waktu, ataupun tertidur daripada salat 4 waktu tertinggal, dia tak sampai lebih daripada 5 waktu lagi, maka dia wajib qada secara tertib. Subuh dulu, lepas tu zuhur, begitulah seterusnya. Ya. Manakala, ini pandangan Abu Hanifah dan juga pandangan mazhab Malik. Manakala pandangan yang ketiga, dia kata wajib untuk tertib, sama ada sikit atau banyak, tak kira. Kenapa? Kerana pandangan ni menggunakan dalil daripada Ibnu Umar, yang mana dalam asar daripada Ibnu Umar disebutkan man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa huwa ma'al imam fa idza faragha min salatihi falyu'id as-salata allati nasi thumma liyu'id as-salata allati sallaha ma'al imam. Yang bermaksud, atau kama qala, yang bermaksud sesiapa yang terlupa akan satu salat dan dia tak ingat salat tersebut melainkan ketika mana dia sedang bersalat dengan imam, yakni salat yang berikutnya. Dia terlupa satu salat, lepas tu dia dah masuk waktu lain kan, bila dah masuk waktu salat yang berikutnya dia tak ingat salat tu. Dia tak ingat solat tu, jadi dia solat dengan imam untuk solat yang waktu yang berikutnya tu dia solat dengan imam. Dalam solat dengan imam tu dia teringat, jadi dia solat terus dengan imam. Lepas imam bagi salam, hendaklah, kata riwayat ni sebut, hendaklah dia ulang balik. Mana dia qada salat yang dia lupa tadi dan dia ulang balik salat yang dia salat bersama dengan imam. Sebab apa? Sebab salat yang dia salat bersama dengan imam tu tak boleh dilaksanakan sebab tak ikut tertib dia. Dia tak laksanakan solat sebelum tu. Riwayat ni, sanad dia ada pertikaian sedikit. Kenapa ada pertikaian sedikit? Kerana ada perawi yang meriwayatkan secara marfu' daripada Nabi SAW. Ada yang kata ni kata-kata Nabi SAW. Tetapi majoriti ulama-ulama ilal, majoriti ulama-ulama hadis, antaranya Al-Imam Daraqutni, antaranya Abu Zur'ah, mereka mengatakan riwayat ini yang tepatnya bukan daripada Nabi SAW. Sebaliknya ia adalah pandangan Ibnu Umar. Jadi Ibnu Abi Hatim dia sebut dalam kitab dia, dia kata wasa'altu Abu Zur'ah, aku bertanya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ni kira ulama hadis salah, berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ibrahim bin Bassam Al-Tarjumani daripada Sa'id bin Abdul Rahman Al-Jumahi, daripada Ubaidillah, daripada Nafi', daripada Ibni Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata siapa yang salat man nasiya salatan falam yadhkurha, dan dia tak ingat salat tersebut kecuali apabila dia salat bersama dengan imam bagi salat berikutnya, hendaklah dia salat bersama dengan imam. Apabila imam selesai salat tersebut, hendaklah dia ganti salat yang dia lupa dan ulang semula salat yang dia salat bersama dengan imam. Apa jawapan Abu Zur'ah setelah ditanya oleh Ibn Abi Hatim soalan ni? Abu Zur'ah mengatakan, hadza khata'. Hadis ni silap. Rawahu Malik an Nafi' an Ibni Umar mauquf wa huwa sahih. Hadis ni silap. Mana silapnya? Silapnya bukan pada teks tu. Silapnya pada mengangkat kata-kata ini dan menyandarkan kata-kata ini pada Nabi SAW. Kerana kata Abu Zur'ah, Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi', daripada Ibnu Umar,
ia merupakan kalam Ibnu Umar, ia bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Zur'ah. Okey? Al-Imam Daraqutni dalam kitab Al-Ilal juga ditanya soalan. Dia kata anak murid Ad-Daraqutni bertanya kepada Daraqutni tentang hadis Nafi' daripada Ibnu Umar, hadis yang sama. Kata apa ni, kata Al-Imam Ad-Daraqutni, dia kata apa? Dia kata yarwihi Ubaidullah Ibnu Umar. Hadis ni diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar, waqtulifa anhu, berlaku pertikaian pada riwayat. Ubaidullah bin Umar meriwayatkan hadis ni, anak murid dia bercanggah bila meriwayatkan hadis ni daripada dia. Farawahu Ibrahim At-Tarjumani an Sa'id bin Abdul Rahman Al-Jumahi an Ubaidillah kadzalika marfu'an. Yang mana Ibrahim Tarjumani meriwayatkan daripada Sa'id Al-Jumahi daripada Ubaidillah, menyandarkan kata-kata ini secara marfu' daripada Nabi SAW. Maksudnya daripada Ibnu Umar, daripada Nabi. Wa wahima fi raf'i, yang mana dia melakukan kesilapan ketika mana dia menyandarkan kalam ni kepada Nabi SAW. Was-sahih mauqufan min qauli Ibn Umar. Kata Daraqutni, yang sahihnya ia adalah kata-kata Ibnu Umar, bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika rawahu Ubaidullah wa Malik an Nafi'. Kerana Ubaidullah dan Malik kedua-duanya meriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar sebagai kata-kata Ibnu Umar, bukan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini merupakan riwayat Ibnu Umar, dia merupakan ijtihad daripada Ibnu Umar. Wallahu a'lam, pandangan yang rajah dalam masalah ini, sekadar kajian saya, ialah pandangan yang awal tadi, iaitu tak wajib tertib ni, kerana setiap solat itu berasingan. Tapi diutamakan tertib. Digalakkan untuk tertib. Ya, baik. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kata, wal mu'tamad fil mas'alah. Pandangan yang mu'tamad dalam masalah ini, annaha duyunun alai. Salat-salat yang ditinggalkan itu menjadi hutang ke atas orang yang terlupa ataupun tertidur. Fala yajibu tartibuhu. Maka tak wajiblah tertib untuk dibayar. Illa bidalilin zahir. Melainkan dengan dalil yang zahir. Dalil yang jelas. Walaysa lahum dalilun zahir. Sedangkan tak ada dalil jelas yang mengatakan kena tertib ketika qada. Wali anna man sallahunna bighairi tertib faqad fa'ala salah allati umira biha. Dan orang yang salat, orang yang qada salat walaupun tanpa tertib, dia telah melaksanakan salat yang dia telah diperintahkan dengannya, iaitu Nabi perintahkan untuk salat. Salat mana yang Nabi perintahkan? Salat yang dia lupa. Tertib ke tak tertib, dia dah salat dah yang dia lupa tu, maka sudah terlaksanalah kewajipan yang berlaku ke atas dia. Okey. Sesiapa yang terlupa akan satu salat dan dia ingat semula salat tersebut ketika mana datangnya salat yang berikutnya, dia nak utamakan yang mana? Tadi kalau dia terlupa dua tiga salat. Jadi bila dia nak qada, ulama bahas, wajib tertib ke tak wajib tertib? Sekarang ni, kita dah bahas tadi. Sekarang ni, dia terlupa satu salat. Zuhur, terlalu sibuk sangat waktu zuhur dia tu. Daripada pagi dia sibuk, dia hadir meeting. Banyak sangat dia berbahas. Kemudian, sampai waktu zuhur dia terlupa. Orang datang jumpa dia, dia pun terlupa. Langsung lupa betul. Kan? Saya sebenarnya ada pengalaman juga. Kan, waktu belajar bab ni, saya terfikir, kata, ada tu orang lupa salat. Macam tak logik. Salat benda penting, takkan boleh lupa. Sampailah satu ketika Allah Ta'ala uji, saya memang lupa semua. Kan? Jadi jangan terlalu, orang kata apa, terlalu rasa diri takkan lupa pasal salat ni. Saya salat, saya anggap penting, saya takkan lupa. Ada masa kita akan terlupa kerana kita manusia, kan? Jadi bila terlupa satu salat, dia terlupa satu salat je.
Masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar dia, aku tak solat zuhur lagi. Dia nak dahulukan yang mana? Di sini ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, dia perlu memulakan solat yang dia lupa dulu. Kecuali kalau dia takut waktu yang ada sekarang ni, waktu asar tu terlepas. Kalau dia takut waktu asar akan terlepas, maka dia boleh salat asar dulu, lepas tu baru dia qada zuhur dia tadi. Pandangan ni pandangan siapa? Pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama, iaitu pandangan Ibnul Musayyib, pandangan Hasan, pandangan Auza'i, pandangan Al-Imam Syafi'i, pandangan Imam Ahmad, Ishaq dan juga pandangan Abu Hanifah. Manakala pandangan yang kedua ialah pandangan Malik yang mengatakan hendaklah dia mulakan sesuatu, maksudnya dia hendaklah mulakan solat yang dilupa tu walaupun waktu yang ada sekarang ni akan luput menyebabkan dia kena qada pula solat yang sekarang. Maksudnya dia terlupa solat zuhur, dia teringat tu waktu nak habis solat asar dah, dia patut solat asar. Tapi dia kata tak boleh, zuhur belum solat lagi, dia kena solat zuhur dulu menurut Imam Malik. Tetapi pandangan yang tepat ialah pandangan yang pertama tadi, iaitu dia perlu mendahulukan salat yang dilupa tadi, kecuali kalau dia takut akan terlepas waktu asar. Okey. Soalan berikutnya. Qada salat ni perlu dilaksanakan secara segera ataupun secara kita panggil secara segera ataupun secara boleh bertangguh-tangguh. Okey. Ulama berbeza pendapat ya dalam masalah ini. Pandangan yang sahih dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, sesiapa yang terlepas salat kerana ada uzur, maka hendaklah dia mengqadakkannya, tapi kewajipan qada tu bukanlah serta-merta. Boleh untuk ditangguh pada waktu kemudian. Tapi jangan sampai matilah. Maksudnya kalau dia terlupa, dia tertidur, dia boleh qada secara bertangguh. Maksudnya bukan serta-merta lah dia boleh tangguh. Kalau dia tinggalkan dengan uzur. Tapi kalau tanpa uzur, dia sengaja tinggalkan, mazhab Imam Syafi'i kata dia perlu qada serta-merta segera, tak boleh tangguh-tangguh. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Manakala majoriti ulama mengatakan siapa yang tertidur, siapa yang terlupa, dia wajib qada serta-merta bila dia ingat ataupun bila dia terjaga. Kecuali kalau dia takut terkena mudarat kalau dia salat serta-merta. Ini pandangan majoriti lah. Maksudnya boleh tangguh kalau ada darurat. Tapi kalau tak ada darurat, wajib segera. Okey. Kenapa Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Syafi'i, mengatakan qada salat yang ditinggalkan kerana tidur dan terlupa ni tak perlu dibayar serta-merta? Tak perlu diqada serta-merta. Bahkan hanya digalakkan sahaja. Kerana mereka ni menggunakan hadis daripada Imran bin Husain. Yang mana hadis tu sebut, hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW dalam satu ketika pernah dalam perang, Nabi bermusafir dengan para sahabat, Nabi dan para sahabat tertidur dan kesemua mereka terjaga setelah habisnya waktu subuh. Terlepas waktu subuh. Mereka tak sedar waktu subuh berlalu. Kan? Jadi pada waktu tu Nabi SAW bila terjaga je, Nabi kata irtahilu, jom kita berangkat. Lalu perawi kata, kan,
fasara bina hatta idza byaddat asy-syams. Nabi pun berangkat dengan para sahabat sehingga matahari telah menjadi putih. Kan pagi-pagi matahari kuning lagi kan. Nabi tak qada lagi sehingga matahari telah menjadi putih, barulah Nabi dan para sahabat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menggantikan, iaitu mengqadakan salat subuh yang mereka telah terlepas disebabkan tidur tadi. Jadi ini dalil yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan salat yang ditinggalkan kerana uzur, salat yang ditinggalkan kerana tertidur tak sedar betul ataupun terlupa, tak wajib dibayar secara serta-merta. Boleh tangguh. Kerana Nabi SAW bila tersedar tu, Nabi tak qada terus. Nabi berjalan dulu sehingga matahari menjadi putih. Ya, baik. Pandangan yang kedua, pandangan majoriti ulama, iaitu daripada mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali, mereka kata wajib. Sebab dalilnya apa dia? Dalil yang mereka guna hadis yang kita baca tadi. Falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia salat tersebut bila diingat. Bila diingat dia wajib salat. Imam Syafi'i kata bila diingat tu, bila tu tak semestinya sejurus. Bila diingat tu bila-bila lah. Bila diingat. Itu pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu ta'ala alam, saya dalam isu ni nampak cenderung kepada mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Okey. Kemudian kita pergi kepada persoalan yang berikutnya. Boleh tak qada salat yang ditinggalkan secara berjamaah? Maksudnya, kalau ada satu kumpulan, mereka tidur, esok pagi tu, semua tak sedar subuh. Kerana terlalu penat mungkin, tak sedar semua. Subuh memang tak sedar. Jadi, bila mereka tersedar, boleh tak mereka salat dalam keadaan berjemaah? Jawapannya, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab Hanbali, mereka mengatakan sunat. Sunat untuk berjemaah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ialah hadis Nabi SAW, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana dalam hadis itu disebutkan syaghalana al-musyrikuna yawmal khandaq an salati zuhri hatta gharabati syams. Dalam hadis itu disebut fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilalan fa aqama li salati zuhri fasallaha kama kana yusalliha liwaqtiha thumma aqama lil 'asr fasallaha kama kana yusalliha fi waqtiha thumma adzana lil maghrib fasallaha kama kana yusalliha fi waqtiha. Hadis riwayat Nasa'i, sanadnya sahih. Yang bermaksud daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata orang-orang musyrikin dalam peperangan Khandaq telah menjadikan kami ini terlepas salat zuhur sehingga matahari terbenam. Kenapa boleh terlepas salat zuhur ni? Para ulama berbeza pendapat kenapa Nabi tertinggal. Ada yang kata kerana terlupa. Tapi peliklah kalau terlupa, ramai-ramai terlupa sebab dia orang perang. Pandangan yang tepat bukan lupa, tapi kerana tak sempat disebabkan peperangan itu berlaku sangat dahsyat, dan pada waktu ni Allah Azza wa Jalla masih lagi belum menurunkan tata cara salat ketika perang. Belum lagi turun. Jadi mereka tak sempat nak salat kerana peperangan. Jadi apabila matahari dah terbenam, Nabi SAW mengarahkan Bilal untuk iqamah salat zuhur. Matahari dah terbenam dah. Jadi Nabi SAW salat zuhur tu sama seperti mana Nabi salat ketika dalam waktu. Kemudian diiqamahkan pula salat asar. Nabi salat asar seperti mana Nabi salat dalam waktu. Maksudnya salat berjemaah. Kemudian diazankan maghrib dan Nabi SAW salat maghrib seperti mana Nabi salat pada waktu ini. Jadi semua ni salat secara berjemaah. Okey. Apabila seseorang itu telah tertidur ataupun terlupa daripada melaksanakan salat, dia teringat ataupun dia terjaga, dia nak qada salat dia. Dia boleh tak qada sekali
sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah? Waktu dah terlepas dah. Boleh tak salat qabliyah dengan ba'diyah? Okey. Salat sebelum subuh, kita boleh katakan sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan qabliyah subuh diqada bersama dengan salat subuh. Berdasarkan kepada hadis Qatadah dalam Sahih Muslim, yang mana dalam kisah Nabi SAW tertidur dengan para sahabat sehingga tidak sedar waktu subuh telah selesai. Dalam hadis itu disebut fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain thumma salla al-ghadah fasana'a kama yasna'u kulla yawm. Dalam riwayat Muslim itu disebut Nabi SAW bila gantikan semula salat subuh yang terlepas dengan para sahabat tu disebabkan tertidur, Nabi salat 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian barulah Nabi salat subuh. Nabi laksanakan salat itu seperti mana Nabi laksanakan salat subuh dan salat qabliyah subuh pada waktu-waktu ataupun pada hari-hari, pada setiap hari, iaitu pada hari-hari biasa, yakni pada waktunya. Walaupun waktu dah terlepas dah waktu tu. Maksudnya boleh qada qabliyah subuh. Cuma para ulama berbeza pendapatlah kalau kita nak qada qabliyah subuh ni. Maksudnya kalaulah kata kita nak qada salat subuh disebabkan tertidur ataupun terlupa, waktu tu dah masuk waktu duha, yang tu tak ada isu. Salat qabliyah dulu, kemudian salat subuh. Tak ada isu. Tapi katalah kita terbangun lewat. Kita lewat bangun. Subuh masih ada. Kita pun pergilah ke masjid. Pergi ke masjid, imam dah salat 1 rakaat dah. Jadi kita tak sempat salat qabliyah. Lepas bagi salam, boleh tak kita qada salat qabliyah? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata dibenarkan salat qabliyah qada terus selepas salat subuh. Ada yang kata kena tunggu masuk waktu duha dulu. Kerana menurut mereka salat sunat selepas subuh dilarang sehinggalah masuknya waktu duha. Tapi pendapat yang tepat dalam isu ni, dibenarkan untuk qada salat qabliyah subuh serta-merta selepas salat subuh. Tak ada masalah, boleh. Kerana ada hadis Nabi SAW qada salat rawatib selepas waktu asar. Kerana Nabi SAW sibuk dengan urusan rombongan Abdul Qais yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Waktu tu waktu yang dilarang salat sunat. Tapi oleh kerana ada kesibukan, Nabi tak tunggulah sehingga masuk maghrib. Nabi tak tunggu sehingga masuk maghrib. Nabi terus je salat lepas asar. Okey. Jadi salat qabliyah subuh boleh diqada bersama dengan salat subuh yang tertinggal tadi. Selain daripada 2 rakaat sebelum fajar. Ini juga boleh untuk diqada. Dan diqada sebelum daripada kita melaksanakan qabliyah tu, sebelum dilaksanakan qada fardu itulah, dan ba'diyah boleh dilaksanakan selepas itu. Okey. Ya. Baik. Kita masuk kepada bab yang hadis yang berikutnya. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Okey. Hadis nombor 116. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adha ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam isha al-akhirah thumma yarji'u ila qaumih fayusalli bihim tilka as-salah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang bermaksud daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan, dia kata sesungguhnya Muaz ibnu Jabal bersalat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isyak yang terakhir. Salat Isyak lah. Summa yarji'u ila qaumih, kemudian dia pun kembali kepada kaum dia, fayusalli bihim tilka salah,
dia menjadi imam kepada kaum dia salat yang sama. Dia dah salat dah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia balik jumpa kaum dia, dia salat yang sama menjadi imam kepada kaum dia. Okey. Salat yang dilaksanakan oleh Muaz ni salat apa? Salat yang dilaksanakan oleh Muaz ni ialah salat sunat. Salat sunat yang diulang. Walaupun salat tu salat fardu, tapi bila kita ulang, dia jadi salat sunat. Maksudnya salat fardu ni boleh diulang bila mana kita nak dapatkan jemaah yang baru. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat subuh. Pada satu hari Nabi solat subuh dekat masjid di Mina. Nabi SAW solat subuh dekat masjid di Mina. Lepas solat subuh, Nabi nampak ada dua orang sahabat yang tak salat. Lalu Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat yang lain, alayya bihima, panggil dua orang tu. Jadi dua orang ni pun datanglah. Datang dalam keadaan mereka ni takut. Kan? Takutlah. Kenapa Nabi panggil ni? Gerun. Kan? Jadi, Nabi pun bila dah dipanggil, Nabi tanya kepada mereka. Nabi kata, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang melarang kamu berdua daripada bersalat bersama dengan kami? Kenapa kamu tak solat subuh dengan kami ni? Dia kata apa? Jawapan dua orang ni, qad sallaina fi rihalina. Kami dah salat dah di tempat kami. Nabi kata, la taf'ala. Jangan buat macam tu. Idza ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Jangan buat macam tu. Apabila kamu dah datang satu masjid, kamu dah solat dah, tapi datang satu masjid, masjid tu ada jemaah. Ada orang solat jemaah. Fasalliya ma'ahum. Solatlah bersama dengan mereka. Fa innaha lakuma nafilah. Kerana salat tersebut bagi kamu berdua adalah sunat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, ini hadis Sahih Muslim, sahih. Dalam Sunan Tirmizi pun ada satu hadis. Nabi SAW salat bersama dengan para sahabat. Kemudian selesai solat, Nabi tengok ada seorang masuk. Dia tak sempat solat bersama dengan Nabi SAW. Tak sempat. Lalu Nabi tanya kepada para sahabat yang dah salat bersama dengan Nabi, may yatasaddaq ala hadha. Siapa yang nak bersedekah dengan dia ni? Nabi tengok ada seorang tak salat lagi. Kalau dia salat seorang-seorang, dia tak dapat pahala jemaah, sedangkan dia dah datang ke masjid. Maka Nabi tanya pada para sahabat, may yatasaddaq ala hadha. Siapa yang nak bersedekah dengan dia ni? Maksudnya nak pergi solat sekali lagi. Boleh solat sekali lagi. Tak ada masalah. Dalam isu ni boleh. Ini yang dilakukan oleh Muaz. Dia boleh untuk menjadi makmum, dia boleh untuk menjadi imam. Walaupun dia dah salat. Tapi ulang salat ni bukan sebab apalah, sebab nak berjemaah. Maka dibenarkan. Di sini timbul satu perbahasan. Boleh tak orang yang salat sunat solat di belakang orang yang solat fardu? Sorry. Betul. Maksudnya orang yang salat sunat nak salat belakang orang salat fardu. Boleh ke tak boleh? Jawapannya ada dua pandangan dalam isu ni. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama kata boleh. Ini pandangan majoriti ulama daripada mazhab al-Imam Syafi'i. Pendapat boleh kata kebanyakan ulama lah, jumhur. Mazhab Syafi'i pun kata boleh. Ya. Bahkan Ibn Abdul Bar mengatakan ijma'. Boleh salat sunat di belakang orang salat fardu. Ibn Hubairah mengatakan disepakati. Orang salat sunat boleh salat belakang orang salat fardu berdasarkan kepada hadis Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Ni yang hadis saya baca tadi. Nabi SAW salat subuh. Lepas tu Nabi tengok ada dua orang daripada kalangan sahabat yang tak salat dan mereka berada di tepi masjid. Fada'a bihima.
Nabi panggil dua orang. Faji'a bihima tar'adu fara'isuhuma. Maka dua orang yang dipanggil oleh Nabi ni jadi gerun lah. Sebab Nabi panggil. Maka Nabi tanya soalan. Ma mana'akum an tusalliya ma'ana? Apa yang melarang kamu berdua daripada salat bersama dengan kami? Apa jawapan dia? Qad sallaina fi rihalina. Kami dah salat dari tempat kami. Maka Nabi kata, la taf'alu. Jangan buat macam tu. Idza salla ahadukum fi rahlih, summa adrakal imam. Ini lafaz yang berbeza lah. Ini lafaz Abu Daud. Yang saya baca tadi lafaz Muslim. Ini yang dibawa ni lafaz Abu Daud dan juga Tirmizi. Nabi kata jangan buat macam tu. Apabila salah seorang daripada kamu telah salat di tempat dia, summa adrakal imam, kemudian dia mendapati ada imam salat, mendapati ada imam untuk berjemaah, walam yusalli, dan dia masih belum salat lagi, maksud belum selesai salat, falyusalli ma'ahu, salat bersama imam tersebut, fa innaha lahu nafilah, kerana salat tersebut baginya adalah salat sunat. Maksudnya orang yang mengulang salat di belakang orang yang salat fardu, salat orang yang mengulang tu jadi sunat. Nabi benarkan, maka salat sunat di belakang orang salat fardu dibenarkan. Nah, dibenarkan, ya. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya dia kata hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW absara rajulan yusalli wahdahu faqala ala rajulun yatasaddaq ala hadha fayusalli ma'ahu. Nabi SAW melihat ada seorang di kalangan sahabat salat seorang diri. Nabi tanya pada para sahabat yang dah salat tu, ada tak seorang lelaki yang nak bersedekah dengan dia supaya dia boleh salat bersama dengan orang yang salat seorang ni berjemaah. Jadi kalau orang yang salat, dia dah salat dah, dia salat belakang orang yang sedang salat tu, salat yang dia tu jadi sunat, solat orang yang sedang solat tu jadi solat fardu, maka ia dibenarkan. Ya, itu pandangan pertamalah. Pandangan kedua, pandangan Al-Imam Hasanul Basri, pandangan Al-Imam Zuhri, dia kata tak boleh. Kenapa dia kata tak boleh? Dia kata tak boleh sebab niatnya berbeza. Nah, niatnya berbeza. Jadi bila niat berbeza, maka tak boleh menjadikan seseorang itu sebagai imam. Apa dalil mereka? Dalil mereka ialah hadis Nabi SAW kata, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk kamu ikut, maka jangan kamu berbeza dengannya. Maka dia kata jangan berbeza. Jadi jangan berbeza, niat pun jangan beza. Jadi itu dalil mereka lah. Pandangan yang tepat di sini wallahu a'lam ialah pandangan majoriti ulama yang mengatakan dibenarkan untuk salat sunat di belakang orang yang salat fardu. Tak ada masalah. Terutamanya bagi orang yang nak mengulang salat kerana nak mendapatkan pahala berjemaah. Contohnya dia salat tadi kat rumah seorang. Lepas tu dia datang ke masjid, dia tengok ada orang lagi salat. Dia tengok ada orang salat, jadi nak ulang salat tu, maka tidak menjadi masalah. Ya? Manakala hadis yang digunakan oleh mazhab yang kedua ni, itu sebenarnya bila Nabi kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam tu untuk diikuti, untuk menjadi panduan kamu, untuk menjadi ikutan kamu, fala takhtalifu alaih. Kamu jangan bercanggah dengan imam tu. Maksudnya bercanggah dengan perbuatan yang zahir. Jangan bercanggah dengan perbuatan yang zahir. Sebab apa? Sebab di ujung tu Nabi sebut, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam itu bertakbir, maka takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam tu rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Maka tak jadi masalah kalau sekadar perbezaan niat. Perbezaan bacaan pun sebenarnya tak jadi masalah. Sebab solat Zuhur dengan solat Asar, kita solat bersama dengan imam, tapi imam baca slow. Imam baca perlahan. Imam tidak mengangkat suara seperti solat subuh. Imam tidak mengangkat suara seperti solat Zuhur. Imam tidak mengangkat suara seperti solat Maghrib. Imam tidak mengangkat suara seperti solat Isyak. Kita solat belakang imam tu. Kan? Fatihah mungkin sama, bukan mungkin sama, memang samalah, kan? Kita baca Fatihah, imam pun baca Fatihah dalam solat Zuhur dan Asar. Tapi bila baca surah sama tak? Imam baca surah lain, kita baca surah lain. Adakah mengganggu kesahihan salat? Tak mengganggu. Jadi perbezaan niat, perbezaan bacaan tidak menjadi masalah.
Dalam zikir umpamanya, zikir rukuk dan zikir sujud, kan ada beza-beza. Imam baca subhana rabbiyal azim, kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ada beza tak? Jadi masalah tak solat kita dengan solat imam? Tak jadi masalah. Kerana kedua-dua bacaan itu adalah bacaan sunnah. Kedua-duanya adalah bacaan sunnah. Jadi pandangan yang tepat dibenarkan. Okey. Kita terbalikkan isu. Tadi boleh salat sunat di belakang orang yang salat fardu. Boleh tak orang yang salat fardu salat di belakang orang salat sunat? Boleh ke tak boleh? Maksudnya, kata contoh, kita ni datang ke masjid, lewat sikit. Kita tengok orang tengah salat tarawih. Sedangkan kita belum salat isyak. Boleh tak kita ikut imam salat isyak di belakang imam yang sedang salat tarawih? Bila imam bagi salam, kita bangkitlah. Sebab kita salat isyak 4 rakaat. Boleh ke tak boleh? Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama ialah pendapat majoriti ulama yang mengatakan sah. Boleh. Tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Dibenarkan. Salat fardu di belakang orang yang salat sunat. Apa dalilnya? Dalilnya ialah hadis Muaz tadi. Kan Muaz tadi dia dah salat isyak dengan Nabi SAW. Itulah salat fardu dia. Dia salat isyak bersama dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Jadi itulah salat fardu dia. Lepas tu dia balik, dia mengimamkan kaum dia untuk salat yang sama. Salat yang kedua bagi Muaz bersama dengan kaum dia tu salat sunat sebab dia dah ulang. Manakala kaum dia yang salat belakang dia salat fardu, maka ia dibenarkan oleh Nabi SAW. Tak ada masalah. Ya, cuma lengkapkanlah. Tapi para ulama yang mengatakan sah ni, mereka meletakkan syarat. Mereka meletakkan syarat supaya solat ini bentuknya sama. Walaupun rakaatnya berbeza. Mungkin rakaatnya tak sama bilangan. Kita solat isyak belakang orang tarawih. Tarawih 2 rakaat. Kita 4 rakaat. Tak ada masalah. Bentuk solat sama. Bilangan rakaat tak sama, tak ada masalah. Tapi kalau bentuk solat tak sama, tak boleh. Macam mana bentuk solat tak sama? Kita nak pergi salat isyak di belakang orang salat jenazah. Tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kerana salat jenazah tak ada rukuk. Ataupun nak salat zuhur di belakang orang salat gerhana. Salat gerhana pun tak boleh lah. Kerana apa? Kita nak salat belakang dia? Tak boleh. Sebab dia ada 2 kali rukuk. Sedangkan salat zuhur ada 1 je rukuk. Maka tak boleh salat di belakang, tak boleh solat fardu di belakang orang solat sunat kalau bentuk solatnya tak sama. Salat jenazah dia taklah sunat, dia fardu kifayah kan. Tapi tetap tak boleh kerana bentuknya tak sama. Tapi kalau bentuk sama, ada 1 rukuk, ada 2 sujud, cuma bilangan rakaat tak sama, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okey. Pandangan yang kedua kata tak sah. Tak sah. Ini pandangan daripada Abu Hanifah, pandangan Imam Malik dan juga satu pandangan dalam mazhab Hanbali. Kenapa mereka kata tak boleh salat fardu di belakang orang salat sunat? Hujah mereka ialah dalil yang Nabi SAW sebutkan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk kamu ikuti, untuk jadi panduan kamu, untuk jadi pemimpin kamu. Kamu jangan berbeza dengannya. Jadi berbeza tu maksudnya tak boleh berbeza niat. Dan saya telah sebutkan tadi, yang Nabi maksudkan berbeza tu, jangan berbeza dengan imam, ialah jangan berbeza dari sudut perbuatan. Bukan berbeza dari sudut niat, bukan berbeza dari sudut bacaan. Kerana berbeza dari sudut bacaan dan niat tidak mengganggu selagi mana bentuk solatnya sama. Inilah pandangan yang tepat, dibenarkan untuk solat fardu di belakang orang yang solat sunat. Okey. Kalau dia solat fardu di belakang orang yang solat fardu, boleh tak?
Maksudnya dia salat fardu di belakang orang yang salat fardu. Macam mana tu? Contohnya, dia salat zuhur di belakang orang yang salat asar. Dia datang ke masjid, dia musafir. Dia jamak takhir. Kan? Dia jamak takhir. Jadi, dia niat zuhur belakang orang yang salat asar. Kan? Boleh ke tak boleh? Kalau dia tu musafir, dia salat belakang orang yang tamam, dia kena tamam. Dia tak boleh qasar. Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas. Jadi bila dia salat tamam, dia salat zuhur tamam lah. Belakang orang yang salat asar. Boleh ke tak boleh? Kan? Sama jugalah khilaf. Ada yang bagi, ada yang tak bagi. Pendapat yang tepat, wallahu alam, dibenarkan. Dibenarkan selagi mana bentuk solatnya sama. Lepas dia selesai solat zuhur belakang imam yang salat asar tu, dia boleh solat asar pula. Okey. Yang tak boleh, kalau solat tu bentuknya berbeza. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, fala taqtalifu alaihi. Kamu jangan bercanggah dengan dia. Okey. Kita masuk kepada hadis yang baru. Hadis nombor 117. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, fa idza lam yastati' ahaduna ay yumakkina jabhatahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya kami bersalat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kami salat ni jadi makmum. Nabi jadi imam pada satu hari yang sangat panas. Bukankah ada hadis Nabi kata yang kita baca 2 minggu lepas, bila keadaan terlalu panas, Nabi kata abridu bidh-dhuhri, boleh tunggu sekejap sehingga matahari sejuk sikit. Wallahu alam, menunjukkan benda ni dibenarkan untuk salat zuhur di awal waktu ataupun walaupun keadaan sangat panas. Sebab Nabi SAW kadang-kadang dia buat satu benda li bayanil jawaz, untuk menunjukkan benda tu boleh. Dulu saya pernah sebut, Nabi SAW melarang kita minum berdiri. Ada hadis dalam Sahih Muslim, Nabi kata kalau seseorang tu minum diri, lepas tu dia teringat dia tak duduk, hendaklah falyastaqi, hendaklah dia muntahkan balik. Seriuslah. Tapi ada hadis Nabi SAW minum diri. Nabi minum air zam-zam diri. Para ulama mengatakan Nabi buat minum diri ni mungkin ada keperluan. Waktu Nabi buat tu waktu haji, mungkin sesak, tak mampu nak duduk, tempat sempit. Boleh jadi juga li bayanil jawaz, nak tunjukkan boleh minum diri kalau ada keperluan. Nabi SAW kadang-kadang buat satu benda nak tunjuk benda tu boleh. Ya. Jadi dalam isu ni mungkin Nabi SAW nak tunjukkan, walaupun ada hadis Nabi kata dibenarkan untuk lewatkan sedikit zuhur bagi sejuk sehingga matahari dah tak begitu panas. Tapi Nabi ada waktu Nabi solat dalam keadaan panas terik. Nak menunjukkan boleh juga. Boleh solat. Bukanlah wajib menunggu matahari itu sejuk sikit. Boleh. Cuma sana tu rukhsah. Yang ni asal. Ya? Jadi para sahabat kata kami solat bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan panas sangat. Dan apabila salah seorang daripada kami tak mampu nak meletakkan dahinya di atas tanah kerana terlalu panas, maka dia akan membentangkan pakaiannya dan dia sujud di atasnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey. Kita kebanyakan ulama mengatakan dibenarkan untuk sujud di atas pakaian orang yang sedang bersolat kalau ada keperluan panas ataupun terlalu sejuk. Hujah mereka adalah hadis ni tadilah. Tetapi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, mereka tidak membenarkan sujud di atas pakaian yang melekat pada orang yang sedang bersolat, yang mana kalau orang tu bergerak, kain tu bergerak. Kalaulah kain tu tak bergerak dengan pergerakan orang yang salat tu, maka dibenarkan.
Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i, mereka menggunakan pandangan yang mengatakan tak boleh tutup dahi. Bila sujud, dahi ini betul-betul kena letak di atas tempat sujud. Tak boleh ada lapik yang bercantum dengan kita. Dan bercantum tu pula, kalau kita bergerak, kain lapik tu bergerak. Itu tak boleh. Kalau kita bergerak, kain lapik tu tak bergerak, tak apa. Kerana menurut mereka, kalau kita sujud di atas sesuatu yang bercantum dengan kita, kita tak sujud atas tempat sujud. Kita sujud atas diri kita sendiri. Lebih kurang macam itulah apa yang mereka faham. Kecuali kalau dia tu terluka. Dia punya dahi terluka, lepas tu dia ada balutan dan kalau buka menjadi mudarat pada kesihatan dia, di sana mazhab Syafi'i membenarkan dan berlapik lah. Tapi kalau selain daripada tu tak benarkan. Jadi pandangan majoriti ulama dalam isu ni lebih tepat, iaitu yang penting adalah meletakkan dahi di atas lantai tempat sujud. Ada lapik ke tak ada lapik ke tidak menjadi masalah, walaupun mereka sepakat mengatakan afdalnya jangan ada lapik. Biar dahi terbuka. Tapi kalau ada lapik, sujud tetap menjadi sah. Kalau ada lapik, sujud sah. Cuma afdalnya buka. Kenapa? Kerana Nabi SAW dalam banyak keadaan, sujud Nabi tidak berlapik. Dalam banyak keadaan, sujud Nabi tak berlapik. Itulah sunnah Nabi SAW. Kecuali kalau ada keperluan seperti hadis yang kita baca ni, panas sangat. Jadi mereka membentangkan kain mereka dan mereka jadikan ia sebagai lapik. Mazhab Syafi'i dia faham apa? Dia kata, memanglah hadis ni sahih. Tapi pakaian tu, pakaian yang tercerai daripada orang yang salat. Jadi mereka ambil, mereka dah cabut daripada pakaian, lapik. Itu dia faham. Ataupun mungkin terlalu panjang pakaian tu sehingga dia bergerak. Kalau orang yang salat tu bergerak, kain tu tak bergerak. Wallahu a'lam. Dalam isu ni ada dua pandang. Okey? Jadi itulah sedikit yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya tengok kalau ada soalan ataupun komen. Salam Prof. Waalaikumsalam. Boleh ke kalau qada zuhur ikut imam salat zuhur? Tak ada masalah. Kita dah sebut tadi kan, qada salat fardu di belakang orang salat fardu tidak ada masalah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ceramah ni kalau nak dengar ulangan bagaimana? Masuk ke FB Gula ke Ihsan, masuk FB saya. FB saya ada insya-Allah. Ini ada satu soalan menarik juga. Dia kata, saya solat ba'diyah. Ya. Tiba-tiba ada orang yang lewat datang ke masjid, jadikan saya imam. Adakah perlu saya baca kuat? Dia solat ba'diyah. Solat ba'diyah ni maksud macam dia solat maghrib. Lepas solat maghrib, imam dah bagi salam, dia dah wirid, lepas tu dia ke belakang, kan? Dia cari tiang ke apa sebagai sutrah dia. Dia solat ba'diyah. Lepas tu ada orang jadikan dia imam. Orang tu solat maghrib lah. Solat maghrib baca kuat kan? Jadi sekarang ni perlu ke dia baca kuat? Sebab dia jadi imam kan? Dia tahu dah orang belakang ni orang solat maghrib. Pertama boleh ke tak boleh? Kita dah bahas tadi boleh. Maksudnya dia solat sunat, orang belakang dia solat maghrib, solat fardu. Boleh. Cuma rakaat tak samalah. Dia 2 rakaat, dia 2 rakaat. Orang belakang dia 3. So bila dia bagi salam, orang tu kena tambah 1 lagi. Tapi perlu ke dia baca kuat? Oleh kerana salat rawatib ni, salat yang dibaca dengan perlahan, maka dia perlahankan. Dia perlu perlahankan bacaan dia. Tapi kalau salat tu salat sunat mutlak, qiyamul lail ke apa ke, kalau salat malam, dia ada pilihan. Nak baca kuat boleh, nak baca pelan pun boleh. Kerana qiyamul lail ni boleh baca, boleh apa? Boleh pilih. Nak baca kuat pun tak apa, nak baca pelan pun tak apa. Boleh pilih. Tapi kalau ba'diyah, salat rawatib, dia baca perlahan. Okey? Seorang qada salat subuh di belakang orang salat zuhur. Salat qada salat subuh di belakang salat zuhur. Adakah dibenarkan? Betul juga.
Tadi saya sebut dia solat boleh solat fardu di belakang orang solat fardu yang lain. Betul kan? Tapi yang biasa tergambar kat fikiran kita, bilangan sama ataupun orang yang jadi makmum tu rakaatnya lebih. Tapi yang ni makmum rakaat kurang daripada imam. Kan? Makmum rakaat kurang. Contohnya dia nak qada solat subuh dia. Dia dah solat zuhur dah dengan imam. Lepas tu dia tengok ada jemaah kedua, dia kata aku tak qada subuh lagi. Aku nak solat belakang orang solat zuhur lah. Boleh tak boleh? Kita dah sebut tadi, boleh qada solat fardu belakang orang solat fardu. Cuma kat sini masalah dia adalah bilangan rakaat berbeza. Bilangan rakaat tu makmum rakaat dia kurang. Makmum tu rakaat dia kurang berbanding imam. Kalau imam rakaat kurang, imam bagi salam, makmum boleh bangkit. Tambah berapa tak cukup. Yang ni makmum rakaat kurang, imam rakaat lebih. Jadi dia boleh juga ikut belakang imam tu. Tapi apabila imam bangkit untuk rakaat ketiga, sedangkan subuh 2 rakaat. Bila imam bangkit rakaat ketiga, dia tak boleh bangkit. Dia duduk, baca tasyahud. Tapi dia ada 2 pilihan. Sama ada dia baca tasyahud dan beri salam dengan niat mufarakah daripada imam yang asal tadi, niat mufarakah. Aku bercerai daripada imam ni. Ataupun dia tunggu. Dia baca tasyahud, lepas tu dia doa, sampai imam tu habis. Sampai imam tu baca tasyahud dan bagi salam, dia boleh bagi salam bersama dengan imam dia. Itu yang disebutkan oleh para ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke selepas salat di masjid saya balik dan jadi imam kepada isteri dan anak perempuan di rumah? Boleh. Tadi saya sebut dah. Hadis Muaz menjadi dalil dalam masalah ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Untuk solat sunat rawatib 4 rakaat seperti Zuhur dan Isyak, dibolehkan 4 rakaat dengan 1 salam. Mana yang lebih afdal? 1 salam ke 2 salam? Jazakumullahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Solat sunat rawatib 4 rakaat. Memang adalah sebelum Zuhur dan sebelum Asar. Boleh buat 4 rakaat. Jadi, boleh buat dengan 1 salam. 4 rakaat, 1 salam boleh. 4 rakaat, 2 salam pun boleh. Cuma ditanya mana afdal. Afdalnya ialah 2 salam. Kenapa 2 salam? Kerana 2 salam lebih, orang kata apa, tasyahudnya 2 kali. Kemudian salamnya pun 2 kali. Jadi semua tu pahala. Assalamualaikum. Bagaimana untuk sakit yang nak jadi operation yang panjang? Dijangka dia akan terlepas waktu salat. Kalau seseorang itu, dia nak operation, yang mana dia sedar dah, dia punya operation ni panjang. Jadi, dia boleh untuk menjamakkan salat. Kalau dia tak musafir, dia jamakkan tanpa kasar lah. Dia jamakkan. Dia nak operation kaki umpamanya. Dia nak jamakkan salat dia, maka tidak ada masalah. Boleh. Ya. Dibenarkan kerana ada darurat, doktor pun boleh. Jamak takhir ataupun jamak takdim, kerana dia tanya dah doktor berapa jam doktor, so waktu salat tu dah sampai zuhur dah, dia boleh jamak takdim. Ini menggunakan mazhab Hanbali. Kalau wanita salat tahajud ataupun qiyam sendirian, boleh ke dia baca ayat Quran berbunyi sekadarnya semasa qiyam? Kalau katalah dia solat di tempat yang tidak ada lelaki yang ajnabi, lelaki yang bukan mahram dia, yang ada suami dia, ayah dia, maka dia boleh menguatkan sedikit bacaan itu. Tapi kalau ada di tempat itu ada lelaki yang bukan mahram, yang bukan suami dia,
bukan mahram tapi bukan suami dia, maka dia memperlahankan suara dia. Itu lebih afdal untuk dia lah. Wallahu alam. Itu saja soalan yang saya nampak yang mampu saya jawab pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini, yang mana um, um, kesungguhan kalian saya amat kagumi setiap kata apa setiap minggu bersama-sama dengan kita walaupun secara online. Terima kasih kepada Nur Islam Academy yang menganjurkan kuliah kita. Semoga Allah Taala berkati usaha mereka. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap. Kata qul qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.